di Baghdad sehingga boleh menarik beratus ribu orang untuk mendengar ceramah Ibnu Jauzi, walaupun dia tidak bermazhab Syafi'i tetapi mazhab Hambali, dan dia merupakan antara orang yang hebat yang menjadi pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, pelopor di dalam mazhab ini yang bertempur dengan kumpulan Mu'tazilah dan juga Syiah di Baghdad. Dia boleh mengumpulkan ratus ribu orang berusia 18-16 tahun mula berceramah, dan dalam dalam lingkungan 15 tahun ini dia membina potensi dia. 15 tahun kemudian, yang seterusnya daripada 31 sampai 45, ini zaman yang real period. Daripada sinilah lahirnya kita boleh lihat tokoh-tokoh seperti Salahuddin Al-Ayyubi bermula umur 31 tahun, Imam Nawawi dan para ulama. Mereka menjadikan usia period 31 sampai 45 ini merupakan satu proses yang mereka betul-betul berdepan dengan masyarakat. Saya sudah panjang ke situ, saya tak mau lagi. Saya nak refer balik kepada soal isu yang ditimbulkan oleh ustaz kepada saya. Saya lebih suka menyebut begini, sebab Islam yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermula di Makkah, kemudian pergi ke Madinah, kemudian pemerintahan Islam itu bersambung di Damsyik, kemudian pergi ke Turki, pergi ke Baghdad, kemudian kerajaan kecil-kecil Buih, Ayyubi, Fatimi dan sebagainya berlaku. Isu yang berlaku di sepanjang sejarah Islam itu begitu banyak tak terhitung. Dan pada hari ini isu-isu semasa akidah sudah pun berbeza. Sebab itu cara kita belajar akidah pun sudah berbeza. Dulu kita duk belajar menggunakan wujud qidam baqa mukhalafatuhu. Ini konsep Al-Baqillani yang diwujudkan untuk berhadapan dengan kumpulan falsafah yang menafsirkan akidah dalam bentuk falsafah, berjirim, berjisim dan sebagainya. Tetapi isu itu boleh kata lenyap dan timbul. Pada hari ini, isu yang lebih kompleks yang melibatkan isma-isma dan juga izm-izm, seperti kumpulan apa kita sebut sebelum ini sosialisme, komunisme dan juga pragmatisme, dalam ekonomi apa kita sebut sebagai kapitalisme, demokrasi liberal, sekularisme dan sebagainya. Semua ini merupakan isu-isu yang melibatkan soal pemikiran. Mau tidak mau dia akan menyentuh soal akidah ummah. Sebab itu kami di Universiti Al-Azhar diwajibkan untuk mempelajari tayarat fikriyah Islamiyah. Tayarat fikriyah Islamiyah iaitu mata pelajaran yang berkaitan dengan gelombang pemikiran semasa yang berlaku dalam dunia ini, secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai hubung kait dengan akidah ummah. Kenapa krisis akidah berlaku? Kenapa isu mak motor? Kenapa isu bos ya bohjan? Kenapa pang ping dan sebagainya berlaku dalam masyarakat? Semuanya ini ada kaitan dengan perkara akidah. Saya selalu bagi tahu kepada para pelajar saya, ketika mana Nabi SAW didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, apa isu yang tak ada di Makkah itu? Masalah moral sangat kritikal. Membuang bayi, anak perempuan yang lahir dirasakan bahawa suatu yang sangat membebankan, suatu yang sangat memalukan apabila seorang pemimpin yang ada pangkat, kemudian ada seorang anak wanita, kerana ia melambang kelemahan. Generasi selepas itu adalah generasi yang lemah kerana dia mempunyai seorang anak wanita.